Okey, soalan tadi tu, kalau kata waktu malam okey, waktu malam ada dua Waktu malam ada dua. Okay. Waktu malam, jika anda ada survival kit ataupun ada benda-benda kat badan, sekurang-kurangnya parang lah, habis-habis rendah, level paling rendah, anda ada parang semata-mata, kan? Ataupun pisau, anda boleh buat kemah dengan cara ambil daun-daun, kan? Jadi tempat perlindungan tidur, kan? Kalau macam saya tunjuk video yang baru ni, saya tak bawa apa benda. Kalau benda tu berlaku pada anda, kan? Malam jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Sebab dah lah tak ada torchlight, tak ada api, lepas tu tak ada apa, semua tak ada, semua benda tak ada. Jadi kalau jadi tu jangan bergerak, tu je. Dan dia adalah pelajaran dia. Itulah saya nak masuk hutan, nak tunjuk, saya boleh tunjuk. Dia ada 3. Setiap kali dalam keadaan anda nak tidur dalam hutan, tak kisahlah ada kemah ke, tak ada kemah ke, kosong macam tu saja pun, ada cara dia. Ada cara dia. Okay? Yang pertama, tengok atas. Ni saya ajar secara live dulu. Nanti saya kena tunjuk. Sebab ilmu macam ni dia kena tunjuk. Kalau tidak, orang tak faham. Yang pertama, tengok, katakanlah anda tidur sini, anda kena tengok atas. Tengok atas, anda tengok betul-betul. Ada tak dahan-dahan kering ataupun ranting-ranting kering? Kalau ada, jangan tidur situ. Cek penyakit nama dia. Ada tak sarang-sarang tebuan ke apa benda ke kat atas? Tengok dulu atas. Okey, kita nak tidur sini ni tak kisahlah anda pakai kemah ke, anda tak pakai kemah ke, tengok dulu. Clear dulu. Okey. Lepas tu pokok-pokok keliling tu anda kena perhati juga. Lebih-lebih pokok-pokok balak atau pokok-pokok besar, itu anda kena perhati. Dia condong ke mana? Sebab banyak pokok-pokok yang dia nak jatuh dah, tapi dia pelan-pelan jatuh. Tunggu sekali lagi hujan lebat dia akan jatuh. Kalau hampa kena himpak dengan balak, saya ada pengalaman dah. Bab himpak dengan balak ni, anak buah saya ada yang mati. Anak tu. Okay? Dan saya sendiri pun ada pengalaman, saya dah cerita dah bab tu. Kan? Tu yang pertama. Yang kedua, anda kena tengok tahap mana tau. Level mana, anda kena tengok tahap pinggang anda atau dada anda. Nak tahu apa yang anda tengok? Janganlah anda buat kemah kat situ. Elok-elok je laluan binatang. Ini laluan binatang. Apa tu kita tidur kat situ. Elok je. Itu laluan gajah. Malam lagi gajah pijak anda. Ini laluan tenuk, ini laluan ni. Bukan susah tu. Tengok tapak. Tengok kesan-kesan. Tengok kesan-kesan gajah kan dia selalu gosok-gosok badan dia tu dekat pokok-pokok. Tu. Lepas tu anda kena tengok pula dekat lantai, dekat tempat anda nak tidur tu. Cari baiknya letak kemah, landing badan, sarang semut api ada situ, sarang cengkenit ada situ, dekat tu. Kan? Lubang ular ada situ. Tengok elok je kita tengah baring, itu pula laluan pula. Semut kongkiak tu. Siapa pernah rasa gigit dengan semut kongkiak? Yang digigit-gigit tu kita tarik-tarik dia biar tinggal kepala tu. Oh, yang tu pedih, kongkiak pernah kan? Ramai. Siapa masuk hutan dia kenal kongkiak tu macam mana. Dia kalau semut tu kalau dia gigit, kita cuba cabut, badan dia cabut. Dia punya tu tak cabut. Okey, sakit. Sebab itu ilmu-ilmu ni saya nak mengajar. Saya nak ajar dalam TikTok. Macam mana saya nak ajar dah? Macam mana saya nak sampai ke ilmu ni kepada seramai-ramai dia? Saya tengah terfikirlah, benda ni nak kena tunjuk. Kan? Jadi saya buat macam itulah. Saya buat video-video pendek-pendek tu harapnya orang boleh faham. Dan yang mana dah pandai, tak payah tengok video saya, dah pandai kan? Anda kan pakar, lebih pakar daripada kami, silakan. Silakan. Kan? Buatlah video anda. Saya tak pandai, saya cuma jurulatih bab-bab ni je. Macam tu. Okay? Jadi kalau soalan tadi, kalau bermalam, ya, harap dapat. Itu paling asas lah. Dia ada banyak lagi. Sebab itu kalaupun anda kosong, masuk dia kadang-kadang orang manalah tahu kita pergi hiking, lepas tu kita nak pergi kencing. Kita tinggal beg kita apa semua ni, kita pun masuk ke dalam sikit sebab malu kita pergi kencing. Elok kita kencing patah-patah balik, kita sesat. Itu situasi macam tu selalu berlaku tu. Ataupun kawan-kawan kita tengah pergi hiking, kita pun dalam hutan, lepas tu kita pun sakit perut. Kan? Tak, kawan-kawan tu tak tunggu kita dah. So kita pun pergi buang air besar, pergi nyorok jauh sikit, kita buang air besar ke apa, patah-patah balik, tak ada apa dah. Waktu tu gelabah. Ilmu macam tu saya ajar. Sebab tu saya kata dalam keadaan kosong. Kalau ada barang kat badan, baguslah. Tu saya ajar survival kit tu. Sentiasa badan. Anda berak ke, anda mandi ke, anda apa ke, dia kena ada. Dan survival kit tu, kenalah kalis air. Anda jatuh dari sungai pun, benda tu melekat kat badan anda lagi.
Kan? Jatuh dah sungai, terkapai-kapai dekat sungai, kat air terjun, dekat jeram tu, survival kit tu masih melekat kat badan anda lagi. Tu tujuan dia. Kan? Dan saya harap sangat-sangat ilmu-ilmu ataupun petua-petua saya bagi ni, kan, sampai sehingga anak-anak kita kat sekolah rendah pun tahu. Kan? Yang paling nak mudah sesat anak-anak kita tu. Korang dah besar, semuanya bijak pandai dah. Kan? Tapi anak-anak kita macam mana? Dia pergi masuk ikut kawan-kawan dia lastik burung, sesat. Masuk kawan-kawan dia pergi mandi air terjun, sesat. Ini yang kita nak ajar. Ini yang kita nak ajar. Okey? Yang dah pandai, kalau dah tua-tua tu, dia mati dalam hutan pun saya tak kisah. Sebab saya akan cakap, arwah dulu baik orangnya. Itu je lah saya nak cakap. Kalau tak orang, kan? Sebab dah pandai, silakan. Tapi yang saya risaukan ialah anak-anak kita, yang remaja-remaja, kan geng-geng ni, dia orang kan masuk hutan sana sini, pergi mancing. Anak-anak kita mana lah kita nak tu? Kadang-kadang buka dalam belakang rumah pun sesat. Jadi saya sayang orang Malaysia, saya sayang. Saya masih ada jiwa tentera saya. Saya dah pencen pun saya masih ada jiwa kasih sayang. Saya sayang pada rakyat Malaysia ni. Saya nak bagi, saya nak ajar. Saya tak nak nanti saya dah tua, lepas tu saya dengar ada orang-orang sesat, lepas tu orang sesat tu mati dah hutan ke apa ke. Saya sesedih sebab ilmu tu ada kat saya dan saya tak sampaikan. Saya sedih. Saya sayang rakyat Malaysia ni. Waktu macam dulu kejadian bila kejadian macam tak yalah, biarlah dulu-dululah. Ya betul, jiwa patriotik tu masih ada. Inilah 25 tahun dalam askar kan. Duduk pula dalam regimen askar Melayu Diraja. Sayang saya tu pada negara ni, pada bangsa saya, pada orang-orang kita, rakyat kita ni, memang saya tu. Sebab tu semalam saya seharian daripada pagi sampai maghrib ada kat Gunung Jerai, masuk dalam hutan-hutan tu buat video. Saya panggil saya punya videografer, teman saya, buat video, buat kan. Cak kerja Jabatan Hutan, tak adalah. Saya pesara tentera. Itulah. Macam saya beritahu, rugi. Ilmu-ilmu tu saya duk mengajar Mak Saleh. Saya duk ajar komando-komando luar negara. 20 negara kami mengajar. 20 negara kami mengajar. Rakyat Malaysia tak nak ilmu kami. Up to you. Pulang. Kan? Saya bukan mengajar budak sekolah rendah. Level saya mengajar komando special luar negara. Kan? Saya cakap tu supaya orang dah faham bahawa ilmu yang dah dapat ni ilmu yang jelas dan ilmu yang benar. Bukan dengan cerita. Kan? Orang kata, tuan tak boleh kan? Betul ke tak boleh patahkan daun-daun waktu kita berjalan? Mana ada, pokok balak pun orang tebang. Pokok balak pun orang tebang. Kan? Apalah itu balak orang tebang. Yang kita ni kepak daun je, bukan putuskan pun. Nampak tak? So jangan dengar ilmu-ilmu yang merepek yang membuatkan orang takut. Sedangkan apa-apa berlaku dalam kat Malaysia ni, saya tahu rakyat Malaysia nak lari mana? Kan? Nak selamatkan diri mana? Dulu waktu Jepun datang tanah Melayu pun, atuk nenek kita lari ke hutan bakau. Lari hutan bakau, lari masuk hutan. Kalau tidak, mak dia kena rogol, anak dia kena rogol, semua kena. Tapi jom hidup kat dalam hutan tu macam mana? Itu sejarah kita. Kan? Bercakap boleh, kita lawan. Yalah, kamu yang lawan. Kamu punya anak kena rogol. Nak lawan apa? Contoh. Kan? Contoh. So, apa yang saya ajar tu adalah ilmu yang jelas. Saya qualified bab tu. Jadi saya ajar. Saya nak benda tu sampai ke orang. Tolong sampai ke anak-anak kita. Anak-anak kita. Sebab tu video-video saya kena hati-hati. Tak boleh tunjuk parang. Tak boleh tunjuk. Kalau tidak, video tu tak akan sampai. Dia kena tunjuk pada sampai ke anak-anak kita. Anak kita sekolah rendah. Macam anak saya sekolah rendah. Saya ajar. Buat macam ni. Kan? Kalau dia tak ada, kita bagi 10 tip. Dia tak dapat ingat 10. Dia dapat ingat 2 pun okey lah. Sekurang-kurangnya dia selamat. Okey. Sekurang-kurangnya dia selamat. Itu penting dia. Okey? Saya undi Tuan Yang Menteri Pertahanan. Amin. Dalam hutan ada ular bisa ke? Itu dia punya tempat. Okey? Tuan, ilmu hutan untuk tak sesat apa tip? Saya dah bagi dah. Yang part 1 tu. Helikopter pilot pun perlu ada ilmu dalam hutan sekiranya berlaku pendaratan di hutan utara. Betul.
Semua, termasuklah pilot Air Asia, pilot emas, pramugari kita pun. Pramugari, kan, memang panggil geng-geng jurulatih survival tentera pergi mengajar. Tuan, apa item penting dalam survival kit tu tuan? Ada kat video yang lepas. Saya dah bagi dah. Tuan, kenapa bila hiking seorang rasa macam orang di belakang, kadang rasa dia sampai dekat? Itu perasaan. Itu hanya perasaan kita. Terang, majority itulah perasaan. Okey? Okey? Macam mana nak elak ular dalam hutan? Oh, okey. Ular ni dia ada sifat dia. Ini panjang sikit. Terima kasih komen ni. Apa? Saya cerita sikit. Okey? Bab harimau ni, aduh, ramai orang komen harimau. Bang, harimau kat Malaysia tak banyak dah. Hampir pupus. Harimau kat Malaysia ni tak banyak. Jangan risau. 5 bukit nak jumpa satu harimau pun payah. Saya bagi tahu terus terang. Terimalah hakikat bahawa harimau kat Malaysia ni hampir pupus. Boleh kata 70% harimau yang ada semua dah ada tagging. Dah ada tagging. Jabatan Hutan dah tagging, dah ada je punya GPS lah. 70%. Di bawah United Nations punya WWF. Sebenarnya jangan risau sangat buat harimau. Harimau tak suka kita pun. Okey. Soalan ni, macam mana elak ular dalam hutan tuan? Okey, ular ni dah ada sifat dia. Yang pertama, sifat ular ni dia tak boleh hidup tanpa air. So ular paling banyak dekat dengan kawasan air. Ingat tu je. Baik ular kapak, baik ular tiung, baik ular apa pun, kan, banyak dekat tepi air. Kenapa dia kat tepi air? Sebab makanan dia katak, sebab makanan dia burung, sebab makanan dia tikus, sebab tu dia duduk tepi air. Sebab tikus, burung semua ada kat tepi-tepi air. Yang tu dapat yang tu dulu. Okey, di tepi air. Okey. Lepas tu tedung selah pula. Tedung selah akan berada di mana ular-ular lain berada. Sebab tedung selah makanan dia adalah ular. Tedung selah makan ular. Okey? Ular sawa macam mana tuan? Ular sawa pula ada 2 jenis. Ni saya bagi ilmu. Ular sawa ada 2 jenis. Yang pertama sawa rendam. Kita panggil sawa rendam. Dia punya kulit tu, batik dia tu tak apa cantik lah. Tapi nampak macam comot-comot. Dia kerja dia berendam je. Itu kawasan paya-paya. Satu lagi sawa pokok. Sawa pokok ni kulit dia cantik. Dia jarang duduk air. Dia cuma duduk dekat air untuk minum. Lepas tu dia naik ke pokok. Kerja dia duduk atas pokok. Pokok. Dia manjat. Boleh carilah video tu. Okay? Nak elakkan daripada air. Sebab tu video selepas ini adalah mengenai air. Dengar betul-betul video tu nanti, apa yang saya sampaikan. Video petang ni pukul 5 sekejap lagi saya post sebab tengah edit. Nanti saya sampaikan tentang air, kan? Macam mana anda nak ikut air. Ramai orang salah teknik ikut air tu. Ramai orang dia kata ikut air, tapi mereka tak terangkan betul-betul, mereka tak tahu betul-betul cara sebenar ikut air. Bukan ikut air betul-betul. Ikut air betul-betul, anda akan jatuh, terkeliat, boleh mati pun. Ada banyak keburukan kalau kita sesat dan ikut air. Banyak keburukan, saya bagi tahu terang. Sebab teknik tak betul. Sebab itu saya sampaikan. Macam saya bagi tahu, siapa yang dah pandai, jangan tengok video saya. Siapa yang belum pandai, rasa nak belajar ilmu, saya ajar. Ini level paling asas, habis rendah ni. Saya turunkan standard paling rendah, ajar. Buat itu dulu. InsyaAllah bermanfaat. Ya. Okey. Bab bunian. Bab bunian. Tengok video baru saya tu. Kan, bab bunian. Okey. Guys, jangan risaulah bab bunian ni. Kan, 10,000 orang masuk hutan, kan, seorang 2 je yang akan terjumpa ataupun ternampak ataupun tersorok oleh bunian. So dia punya percentage dia sangatlah kecil. So jangan risaulah bab tu. Okey, janganlah risau bab tu. Okey. Saya dah bagilah ayat-ayat nak dibaca, ya amalan saya lah. Ayat-ayat nak dibaca tu semua dah ada dalam TikTok. Saya dah bagi dah pun. Itu pun ayat yang paling rendah. Cukup takat tu dulu. Okay? Tuan, pisang dalam hutan beracun tak? Ada beberapa jenis yang tu kena belajar. Bukan semua pisang dalam hutan boleh makan. Ada pisang yang beracun. Ada. Okay? Yang tu kena belajar lah, kenal. Oh, ni dia. Ni beracun, ni tak beracun. Sama macam pokok-pokok yang berduri tu, tak semua beracun. Duri bertam boleh makan, umbut boleh makan, buah boleh makan, kan? Pokok salak, kenal pokok salak? Dia pun berduri juga, bentuk dia macam pokok bertam juga. Kan? Macam nak kenal dia punya daun tu. Dia ada yang daun dia 1 duri, ada yang 2 duri, ada yang tu. Yang ni
level advance lah. Kan? Tak perlu sampai tahap tu. Belum sampai lagi. Kan? Nanti kalau saya ajar pun orang tak faham. Saya buat video pun orang tak kenal. Jadi pada saya lagi suka ajar yang paling asas, cukup dekat tu dulu. Okay? Tak apa, bagus soalan tu supaya menimbulkan minat pada anda untuk mencari maklumat yang saya bagi tahu ni. Okay? Tak boleh join ke ikut tuan hutan masuk hutan? Kalau perempuan mungkin saya recommendkan lah. Mungkin saya boleh terima. Tapi kalau lelaki tu buat semak saya je lah. Kecuali kalau geng lelaki tu nak ikut saya, boleh tolong jadi tolong angkat barang, lepas tu tolong pasang kemah, tolong masak, buat unggun api. Kalau geng lelaki lah. Kalau perempuan saya okey. Boleh ikut saya. Bukan apa, sebab orang perempuan kan kaum yang lemah. Kan, jadi tanggungjawab saya ialah mengajar dan melindungi kaum-kaum yang lemah. Harap bini saya tak tengoklah live ni. Saya rasa waktu ni dia tengah ambil anak. Macam itulah. Okey. Saya memanglah, saya tersantai, relax lah. Kita petang-petang ni kan, jangan serius sangat. Saya tahu korang dekat pejabat ke tempat semua tengah monyok, yang kena pula petang panas-panas ni semuanya. Saya kenalah gurau-gurau. Kan? Okay? Saya gelak tengok komen korang. Saya lagi suka baca komen korang. Sebab orang rakyat Malaysia kan, yang biasanya kita tahu cara nak berhibur. Betul. Kadang-kadang benda-benda tu viral loh, benda-benda yang simple-simple je tau. Benda-benda simple. Tapi orang rakyat Malaysia ni dia punya kreatif netizen Malaysia ni, dia orang boleh buat benda tu lawak tau. Kan? Saya suka tau, saya suka. Ayat-ayat ataupun cara rakyat Malaysia berhibur tu, saya suka sebab dia kan hibur, dia komen ataupun dia buat video, dia menghiburkan orang dan orang pun menghiburkan dia balik. So kan? Okey, dalam hutan macam nak tahu makan yang tu kena buat video tu. Okey, macam mana nak tahu tumbuhan boleh rawat kena racun yang tu pun kena buat video. Yang tu itu tak mudah cakap dia tak boleh. Tak jadi. Tuan ulas isu acap hilang, saya tak mau ulas. Saya dah ulas banyak kali dah bab tu. Cukup dah, kan? Bukan apa, last kali pun saya dah bagi tahu kepada mufti wilayah Persekutuan waktu tu. Beliau Datuk Zul, dia punya pejabat telefon saya dan saya dah cakap dah apa yang saya temukan, apa yang berjaya dan sekian dan Datuk Mufti pun dah terima dan lepas tu dia ajak saya pergi pula ke Gopeng. Saya kata minta maaf, saya ada kerja. Saya waktu tu bekerja dengan Panglima Angkatan Tentera kan. Jadi tanggungjawab saya ialah dengan Panglima Angkatan Tentera. So tu je. Apa yang saya cakapkan pada Tuan Datuk Mufti, saya tak boleh lah cakap dalam live. Kan? Tak boleh lah. Kita tak nak buat spekulasi. Cukup dekat tu. Kan? Itu amanah. Okey. Salam tuan-tuan, pernah bertugas di 6 RMD ke? Ya, pernah. Setahun. Saya pernah duduk di 6 RMD. Tak lama. Setahun ke 2 tahun? Setahun lebih. Setahun lebih je. Tak lama. Lepas tu saya pergi 513. Lepas tu saya pergi 22 RMD. Sebanyak tempat. Tuan cerita pengalaman sesat lah cerita. Tuan cuba masuk hutan Afrika. Apa kata anda yang masuk hutan sana? Saya duduk Malaysia. Kan? Tuan coach TMJ ke? Dulu-dululah. Dulu. Kan? Kisah. Lepas tu saya melatih TMJ tu tahun berapa? 2002 kan? 2001. 2001 ke 2002? Saya rasa 2002. Waktu tu. Kan? Jika sesat di hutan tak ada makan, apa yang perlu diambil tuan? Itu ada teknik-teknik dia. Sebab tu, kalau sesat, macam saya beritahu, anda ada masa 4 hari. Anda tak belajar ilmu survival, tak tahu nak cari makan, tak tahu apa benda pun dalam hutan ni, tak tahu. Apa pun tak bawa, bagus. Kan? Na'udzubillah terjadi macam tu ke anda, nasib malang kan? Kadang-kadang tak jadi kat kita tau, jadi kat anak-anak kita tau. Habis anak-anak kita sekolah-sekolah tu. Dia sesat. Dia pergi perkemahan dengan cikgu-cikgu sekolah. Cikgu sekolah dia bawa pergi perkemahan di hutan. Lepas tu nakal anak-anak pergi merayak-rayak di hutan, sesat. Sesat pula, tak pakai apa benda pula. Dia pakailah baju sekolah, baju t-shirt sukan dia, seluar track dengan slipper ataupun kasut. Itu je dia ada. Macam mana? Yang itu saya ajar ilmu tu. Saya nak mereka
Anak-anak ni tahu tahap tu. Macam mana nak buat? Tak pernah belajar survival, tak pernah belajar apa pun, menangis sorang-sorang kat dalam hutan. Sebab itulah kita kena ajar anak-anak kita. Itu asas. Video saya buat tu part 1, part 2, part 3, part 4. Semua tu asas tahap sekolah rendah. Sekolah rendah. Okey. Sekolah rendah. Saya tak ajar level pakar, tak. Kalau level pakar tu cerita lain. Itu kena bayar saya kot. Bayar saya, kan? Okey. Tapi saya tak minta pun bayaran. Sampai masa kita ajar. Cerita seram apa malam-malam. Cerita tentang TMJ banyak kali dah cerita. Kan? Banyak kali dah. Pada saya Tunku Mahkota Johor ketika berada di depan saya dan sedang beliau baginda menjadi anak murid saya, beliau adalah anak murid yang baik, anak murid yang lurus, ini bukan bodek, dan anak murid yang sangat-sangat komited. Itu je saya boleh kata tentang masa saya dengan TMJ. Itu je. Ya betul, saya jurulatih Pulada. Saya memang terkenal. Kalau dulu siapa yang kenal saya, orang tahu saya punya ganas dan kasar saya. Ganas dan kasar. Kalau dalam mengajar dan dalam mengajar kursus, saya memang sangat-sangat kasar. Kan? Kasar saya tu anda tak akan sanggup dengar. Tapi saya boleh ajar TMJ. Saya ajar Tunku Mahkota Johor macam mana saya ajar askar lain. Tak ada sebab dia hanya kerana dia anak raja saya lembut-lembut dia. Tak ada. Anak murid kan? Ni Tok Guru. Dengar cakap. Memang saya bantai dia teruk-teruk. Tapi dia tahan. Baginda Tunku TMJ tahan dengan ujian-ujian dan ajaran-ajaran saya. Tahan. Okay. Siapa yang kenal saya, mereka tahu lah. Mereka tahulah macam mana ganas saya dululah. Kan? Tapi Alhamdulillah. Kat situ, itu saya boleh cakap itu je. Jebat. Itulah dia. Saya guna nama panggilan dulu. Jebat Tentera Darat. Okay. Sekarang tak larat dah. Sekarang saya dah tua. Kan? Saya tak larat dah. Okay. Tuan dalam semi bila nak ada shock minggu depan. Tuan bahas sikit pasal ID digital. Minta maaf, saya tak mahir bab tu. Tapi pada saya, siapa yang nak buat ID digital lah, silakan. Buat dulu. Saya buat kemudian lah. Saya nak tengok dulu. Itu saya lah. Anda macam mana? Anda macam mana? Saya sebab benda saya tak tahu. Tak ada penjelasan apa-apa. Korang nak buat, korang buat dulu. Saya tak nak buat. Kan? Silakan. Kan? Nanti last bau-bau saya daftar. Kan? Korang buat dulu. Kan? Tuan apa hasiat daun jelatang gajah? Daun jelatang gajah ni sangat gatal. Ada 3 jenis. Jelatang ni ada 3 jenis. Okey? Dia ada jelatang kecil pun ada. Tapi yang jelatang gajah tu yang besar tu daun dia. Kenapa jelatang gajah? Sebab benda tu besar. Orang panggil lah jelatang gajah. Oh, iaitu gatal. Jangan pegang. Jangan pegang. Pegang je cukup dah. Dia punya bisa tu boleh kena dah. Okey? Okey? Tapi kalau zaman-zaman dahulu, daun jelatang gajah ni, orang ni ikhtiar zaman dahulu bukan ilmu saya Tapi dia orang letak dekat pintu-pintu tau. Alah, rumah-rumah zaman dulu kan pintu dia, atas pintu tak ada lubang-lubang angin tu lah. Dia letak situ. Kenapa letak situ? Sebab itu laluan masuk zaman-zaman dulu laluan masuk hantu raya, hantu penanggal, dia masuk ke situ. Bukan saja daun jelatang gajah, dia bubuh duri-duri tau. Duri-duri ada, Allahu Akbar, duri, Allah, apa nama duri ni? Dia bubuh daun jelatang gajah, dia tampal-tampal ke atas dekat tu, lepas tu dia bubuh duri-duri. Sebab apa? Ni petua zaman dahulu kalau ada jin setan yang masuk kat situ kan, lebih-lebih yang jenis 77 ni, dia sangkut kat situ. Duri mengkuang ada juga, tapi tak ada satu duri yang lebih tajam daripada tu. Duri mengkuang tu betul tu. Pun betul juga. Duri Manau. Terima kasih komen. Duri Manau. Otan Manau di bawah situ. Dulu. Kan? Itu je lah. Saya boleh komen tu je lah. Kan? Saya tak belajar benda tu. Kan? Tapi saya tahulah. Okay? Tuan emas 10 tu apa? Saya tak tahu. Tuan, hutan di Malaysia yang mana paling mencabar? Dia tengok pada bentuk muka bumi. Okay? Pengalaman saya hutan di Sarawak dan Sabah. Kan, di Sabah dan Sarawak. Dia mencabar kerana kedudukan dia punya bukit macam ni. Dia punya bukit macam ni. Lepas tu bukit sebelah dia pula macam ni. Jadi dia dekat. Tak macam dekat Semenanjung. Semenanjung ni, kita punya bukit, dia naik macam tu. Dia macam ni. Dia macam ni.
Dia naik, lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia rata balik, lepas tu dia naik balik. Itu semenanjung. Hutan semenanjung macam tu. Di semenanjung Malaysia lah. Tapi hutan di Sabah dan Sarawak, dia punya hutan dia macam ni. Dia punya bukitnya naik tinggi. Lepas tu naik, turun, naik pula. Oh yang tu, mental cair kalau naik. Tu masalah dia. Oh tu mental cair tu. Okay? Itulah. Tuan dia buat kelas survival, saya tak buat. Boleh cari pendekar rimba. Pada orang awam boleh cari pendekar rimba. Pendekar rimba juga adalah seorang jurulatih survival yang beliau adalah bekas tentera daripada komando, dan beliau rapat juga dengan saya, baik dengan saya, dan saya rekomenkan beliau. Beliau memang buat banyak kursus survival baru ni untuk budak-budak sekolah. Dan beliau selalu buat di merata-rata di semenanjung Malaysia lah. Kan? Anak murid tuan tu, dia bukan anak murid saya. Dia belajar kursus survival selepas saya dah keluar dari cawangan tu, baru dia masuk. Dia berkursus kat situ, dia bukan jurulatih kat situ. Dia berkursus itu, dan tapi beliau sendiri seorang iban. Dia sendiri banyak ilmu kampung. Jadi bayang beliau adalah seorang bangsa orang Sarawak, iban ke Dayak dia tu. Iban, tak silap saya lah. Pendekar rimba ni. Dan beliau sendiri jenis iban yang kampung, bukannya yang duduk kat bandar. Dia memang otai. So daripada dia kecil dia dah ada ilmu tu dah. Jadi bila dia masuk tentera, ditambah lagi ilmu dengan combat survival, so dia bertambah bagus lah. Jadi pada saya, kalau orang awam tanya saya, kan tuan, kursus survival nak dapat kat mana? Saya rekomenkan pendekar rimba. TikTok dia pun pendekar rimba, social media lain semua pun pendekar rimba. Cari tu je. Tuan pernah masuk hutan jeli perak tak? Itu biasa. Pergau pun saya masuk. Panggil pergau tu, yang orang tak masuk, saya masuk. Ada lah, sebab itu kisah-kisah lama. Kalau cerita sangat lebih-lebih, pecah rasa kerajaan ni. Kan? Hutan mana yang tuan tak pernah masuk lagi dalam Malaysia ni? Kalau nak cerita kan, yang saya sampai sekarang, siapa nak ikut saya? Saya sampai sekarang tak ada kesempatan nak masuk dekat taman negara dekat Temerloh tu. Itu je. Hutan lain semua saya dah masuk dah. Alhamdulillah lah. Boleh kata semua lah. Kan? Sabah, daripada atas sampai ke bawah, sampai ke sini, sampai ke sepada. Alhamdulillah lah. Sarawak pun ada 2-3 spot tempat-tempat yang saya dah masuk. Tak semua Sarawak tapi 2-3 tempat tu saya tahulah. Kan? Semenanjung, Temerloh je. Siapa nak ikut saya? Itu kita boleh buat trip tu. Betul juga. Good idea lah. Idea anda ni bagus lah. Betul lah. Seumur hidup saya tak pernah sampai taman negara dekat Temerloh tu. Royal belum semua tu biasa. Tapi yang Mak Saleh pergi selalu tu. Jom. Ikut tak? Jerantut. Kat Jerantut. Betul-betul Jerantut. Kan? Tuan Malu Basir pernah masuk ke tuan? Pernah. Masuk dulu, dalam tu ada emas. Nampak saya pecah rahsia dah. Malu Basir ada emas. Emas tu pula Cina-Cina yang ambil. Merompak dalam tu. Orang Sabah takkan nak biar je. Kan? Ada pendatang-pendatang pula ke dalam tu. Macam mana saya boleh tahu? Okey. Jangan nak biar. Nak saya sebut nama-nama satu-satu pun boleh. Kat Gua Musang tu, Dabung, Kampung Abdul Rahman, masuk ke dalam. Sungai Lebih, masuk dalam lagi. Saya dah masuk dah. Kat situ saya sesat tu. Okey. Betul ke kalau sesat kena ikut sungai untuk keluar? Betul, tapi ada teknik dia. Kena dengar saya punya video yang saya akan post kejap lagi pukul 5. Staff saya sedang edit video tu. Ikut. Gunung Tahan tuan, Gunung Tahan boleh tahan jugalah. Kan? Tapi gunung Tahan jadi tempat hiking dah. Dia punya jalan dia tu dah macam highway dah. Dekat dalam hutan tu. Track tu dah macam highway dah. Kan? Tutup mata pun kata orang boleh sampai kat puncak. Bahasa orang hutan lah. Kan? Orang hutan lah. Orang hutan kata, orang-orang yang biasa hutan tu, dia kata apa? Gunung Tahan ni, tutup mata pun boleh sampai dah dekat atas tu. Sebab apa? Dia punya track tu dia macam highway. Betul tak? Betul. Kan?
Jadi kalau nak bergaya sikit, pegang hiking stick tu, ada gaya sikit aja. Kan? Selfie lu. Hashtag Gunung Tahan. Tapi Gunung Tahan tu jangan melencong lah. Ikut dia punya track kan. Sebab Gunung Tahan tu dia punya nak sesat mudah. Saya cakap macam tu je. Nak sesat mudah. Okay. Kalau hutan-hutan dekat Negeri Sembilan tu saya tahu, kawasan Rompin, kawasan tu, pasal Gunung Datuk, Gunung Datuk pasal tu saya tahu. Sekarang dah pencen, tuan buat apa? Tambah anak, tambah bini. Tu je lah. Nak buat kerja apa? Lagi dah pencen. Duduk kat surau, berzikir banyak-banyak, ingat Tuhan, ingat nak mati, kan? Sambil-sambil tu tambah anak, tambah bini, kalau boleh tambah bini, kan? Saya berkhidmat pada masyarakat je lah. Bini berapa tuan? Bini saya ada satu je. Bini saya ada satu je lah. Itu je lah. Dah korang tanya soalan tu. Ambil bini alam lain tuan. Itulah masih masuk alam bunian tu nak tengok kan. Tapi tak boleh. Betul lah mula huruf ni. Ni betul lah mula pada huruf T, huruf T. Tesla, T. Tega, T. Tuan hutan, T. Betul lah. Betul lah. Good idea lah. Saya menghargai anda punya idea tu. Terima kasih. Sekejap. Sekarang kau apa? Kau 4 lebih. Bini saya ambil anak sekolah. Dia tak tengok. Okay. Sekarang ni isu sensitif. Tak apa-apa lah korang ni. Kan? Why tuan Sebi 25 tahun je? Habis tu takkan nak kerja sampai Sebi sampai 30-40 tahun. Saya tanya diri saya mudah je. Takkan saya umur 50 tahun saya nak kena maki macam budak-budak lagi. Takkan saya umur dekat 60 tahun saya nak kena dimaki dan disumpah seranah. Askar kot saya ni. Askar ni maki sumpah seranah tu biasa. Takkan saya umur 55 dah ada cucu pun waktu tu saya masih kena maki dengan bos. Betul tak? Tak mahu saya. Cukup lah. 25 tahun dah berkhidmat. Dah memberi yang terbaik. Sekarang masa untuk bagi khidmat terus pada rakyat. Okey? Yang penting kita tenang. Betul? Saya rekod ni nanti nak buat BTT. Tak guna. Janganlah rekod. Korang siapa rekod saya cakap tadi, saya akan seru geng-geng netizen dengan follower saya pergi dekat anda punya TikTok, report sampai kena ban. Tengok lah. Okay. Meja pun kena maki tuan. Jangan kata meja, Colonel pun kena maki lagi. 1 bintang Brigadier General pun kena maki lagi. Itu kehidupan dalam tentera. Okay? Saya tahulah. Saya last kali duduk kat Mindef. 1 bintang ni macam office boy. Dekat luar bergaya lah. Brigadier General. Dekat dalam office, dekat dalam Mindef tu macam office boy. Sebab tu saya fikir tak payahlah, takkanlah aku sudah saya ni jenis tak boleh tahan sabar kan. Sekali kena maki-maki lagi, aku tumbuk pula lagi kan. Cukuplah. Tenang. Yang penting saya dah bagi yang terbaik, saya dah buat yang terbaik, saya pun dah kepuasan kerja saya dah capai. Okey. Okay. Saya okey. Jadian saya tinggalkan tentera dalam keadaan saya senyum. Alhamdulillah. Tenang. Lega. Siapa yang maki tu? Atas. 1 bintang, atas dia ada 2 bintang. 2 bintang maki 1 bintang. 3 bintang maki 1 bintang. 4 bintang maki 2 bintang. Macam tu lah hidup. Daripada atas, dia tu untuk tentera kot. Bukannya pengakap. Kan? Kena baling file ni, setakat Lieutenant Colonel for Colonel ni kena baling file kat muka je. Okey. Setakat meja macam saya dah, lagilah. Level saya pun meja. Okey. Kenapa tak elak? Okey. Itulah kehidupan. Ini askar Malaysia. Anda tak tengok lagi askar Indonesia. Askar Indonesia lagi keras. Lagi keras. Saya cakap terang.
Okey. Okey. Kenapa tuan tak baling-balik? Baling-balik kena buang kerja. Diberhentikan cara kerja, pencen pun tak dapat, apa pun tak dapat. Kan? Tak payahlah. Tapi saya alhamdulillah lah, so far dalam hidup saya tak ada lah benda-benda macam tu berlaku kan. Okey je. Tapi saya tengok depan mata lah ramai orang kena macam tu. Ramai. Okey. Jangan lagi keras tuan. Tu saya cakap benda betul je. Kan? Itulah nama cari rezeki. Tapi tengoklah kan, itulah kehidupan seorang lelaki. Pergi kerja, dah tua-tua, kena maki, supah sanah, kena itu, kena ini. Balik rumah, bini pula beletih kat dia, anak-anak pula bagi tekanan kat dia. Tapi itulah kehidupan lelaki. Itulah kehidupan seorang lelaki yang kena telan. Kerana itulah tanggungjawab terletak pada lelaki. Apa maksud tanggung? Apa maksud jawab? Tanggung adalah dia kena hadap benda-benda tu di dunia dan dia kena jawab di akhirat. Itulah nama dia tanggungjawab. Tanggungjawab memang diletak pada lelaki. Kerana itu kepada adik-adik perempuan, nak kahwin, jangan cari lelaki yang pandai, "Hai sayang, I love you sayang, I miss you sayang." Kau terajang lelaki macam tu. Okay? Nak kahwin, cari lelaki yang bertanggungjawab. Kerana lelaki yang bertanggungjawab adalah spesies yang hampir pupus. Lelaki yang romantik, lelaki yang pandai itu mangkuk ayun, banyak mangkuk ayun. Saya cakap tu terang. Okay? Lelaki yang bertanggungjawab ni, salah satu sifat dia kalau anda nak tengok, dia tak pandai nak tunjuk kasih sayang dia. Dia tak pandai nak romantik, nak kasih sayang, dia tak pandai. Tapi bertanggungjawab, cari lelaki macam tu. Okay? Cari lelaki macam tu. Lelaki yang bertanggungjawab. Okay? Contohnya, kan? Saya tak tahulah, tapi contohnya macam tu lah. Kan? Adalah orang cakap macam tu kan? Gurau-gurau juga, tapi saya cakap benda betul. Kan? Tanya bini saya. Saya tak romantik. Tak ada pagi-pagi balik kerja, "Hai sayang, bunga." Tak ada. Tak ada. Kan? Buat tanggungjawab, insyaAllah dia tak boleh petikaikan saya. Okay? Bab lain dia boleh petikaikan saya. Abang tak romantik. Abang tu dia nak petikai pilah. Yang penting aku tanggungjawab. Kan? Okay? Cari yang itu. Okay? Tuan, mana nak cari lelaki tanggungjawab? Memang susah. Sebab kalau kita bariskan 10 orang lelaki, kita bariskan 10 orang lelaki. Anda ni perempuan, nak pilih suami, ada 10 lelaki kat depan. 2 penagih dadah, tak boleh pakai. 2 mak rempit, tak boleh pakai. Tinggal 6. Betul? 2 penagih dadah, 2 mak rempit, kan? Lepas tu, tinggal 6 orang. 3 orang pula gay, tinggal 3 orang. 3 orang ni pula, seorang gila, seorang alim terlebih, seorang lagi tuan hutan. Anda nak pilih antara 3 ni lah. Seorang ni gila, seorang ni alim terlebih, kan? Seorang ni tuan hutan. Jadi anda nak pilih yang mana? So daripada 10 orang tu, itulah pilihan anda ada. Ada pula tuan hutan. Tak ada lah cerita dia macam tu lah, lebih kurang. Maksud dia pilihan tak banyak. Kan? Saya pun risau sebab saya ada anak perempuan. Kan? Saya ada anak perempuan. Saya risau lah sebab kalau bariskan 10 lelaki, aku fikir macam mana nak kahwin. Betul. Okay? Ambil yang gila. Okay? Aduh, okeylah guys. Saya mai tulis Chris. Hai Husna. Putri Bunian saya bawa balik daripada Gunung Jerai. Yang kacau dia tengah buat kerja. Yang korang duk tengok live tu dia lah. Kan? Single lagi. Husna ada ijazah bahasa Arab.
Saya pandai bahasa Arab juga. Tumpuk-tumpuk, tai unta, anti-anti, kan? Kurma-kurma, kan? Saya boleh cakap bahasa Arab tu je, anti-anti. Itulah, waalaikumsalam. Itu je saya boleh jawab, cakap bahasa Arab. Tapi dia ada ijazah bahasa Arab komunikasi. Okay? Sepatutnya Husna ni jadi cikgu. Bahasa Arab komunikasi kot. Kita nak tulis bismillah pun tengah-tengah siap kena rujuk. Oh, tulis bismillah macam tu. Dia bahasa Arab komunikasi, boleh buat karangan. Tu. Kan? Saya punya staff-staff semuanya memang bagus-bagus. Okay? Semua empat-empat semua ada ijazah dan semuanya anak-anak dara ni hebat-hebat. Saya je tak hebat. Kan? Saya tak ada ijazah. Saya tak ada ijazah. Saya belajar rendah-rendah. Ya. Tapi alhamdulillah mereka bersama dengan saya tahan lasak agaklah dia orang ni. Semalam masuk hutan, kan? Alhamdulillah. Ni Husna orang kata ni jodoh dah sampai. Saya tak tahulah. Kan? Husna bagi cakap, dia kata kalau betul-betul nak tu minta elok, dia kata. Kan? Tidak ada istilah, Husna yang cakap, dia kata tidak ada istilah sudah dimiliki sehingga sudah sah menikah di depan Tok Kadi. Betul tak Husna? Tak apa, tulis dulu. Jangan kacau dia buat kerja, My Habib Jewels. Ya kah? Okey, jom minta maaf saudara-saudari. Saya nak sambung buat kerja saya. Ada rezeki insya-Allah tengah malam tadi saya buat live. Mungkin tengah-tengah malam nantilah saya buat live. Kalau tak sempat malam ni, besok je lah. Okey. Pukul 5 sekejap lagi saya akan letak satu video. Tu video terakhir. Tolong sampaikan video saya ni sehingga ke anak-anak kita yang sekolah. Yang sekolah rendah tu. Saya tak risau yang tua-tua ni, saya risau pada anak-anak kita. Sampaikan ilmu-ilmu asas hutan. Saya letak video-video tu semua asas. Habis rendah dah tu. Pastikan anak-anak kita belajar macam tu. Jangan sampai anak-anak kita dah besar, anak-anak kita pula pergi belajar kat luar negara ilmu-ilmu hutan. Sedangkan dia berada, orang sekarang ni, orang luar negara belajar ilmu hutan daripada kita. Jangan sampai satu hari nanti, kita terpaksa belajar, rakyat Malaysia terpaksa belajar ilmu hutan daripada orang luar negara. Bear Grylls tu, belajar kat Malaysia. Okay? Komando-komando yang tu, dia buat video-video dekat Amerika tu, dia belajar kat Malaysia lah. Combat tracking dia belajar daripada askar kita. Combat survivor dia ambil kursus kat kita. Lepas tu mereka buat dokumentari, mereka buat video, kita pergi belajar dengan dia. Kan? Okay? Jangan macam tu. Jangan sampai kita tahap tu. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum.